Jadi tanggungjawabnya satu baca dan satunya kena memahami. Jadi apa-apa saya sok mudah, sebagai seorang muslim kena ada apa? Kena ada satu tafsir lah. Kalau kita ada kereta kena lah ada sebuah tafsir dari kereta kita tu. Mudah kita pergi mana-mana sementara tunggu bermula kerja apa buka lah tafsir, baca seayat dua ayat. Ataupun atas meja kita tempat kerja tu kena ada lah satu tafsir. Maknanya sebelum bermulanya waktu kerja buka dulu. Baca boleh 10 minit. Kan? Maknanya kita tiap-tiap hari tu kita akan dapat sikit-sikit. Bukan banyak. 2-3 ayat kita tengok tafsiran dia apa dia. Esok tengok pula 2-3 ayat tengok tafsiran dia apa dia. Ini kena buat meh. Kerja nanti. Masuk kerja pukul 8, 7.30 kita pada tempat kerja. Duduklah meja kita tu. Bukalah bacalah. Tak ada orang boleh ganggu sebab belum bermula waktu kerja tapi kita sudah berada di pejabat. Daripada buang masa duduk bersembah apa, buka Al-Quran baca pagi tu. Dengan hati yang sejuk pagi tu, buka baca tafsir tu. Jadi itulah abah saya sangat mudah. Sebagai muslim kena ada satu tafsir Al-Quran yang kita nak belik hari-hari, kita nak tengok hari-hari. Barulah kerohanian kita tu meningkat dari satu kedudukan ke satu kedudukan. Takarruk kita dengan Tuhan pun makin kuat, makin kuat. Keimanan kita dengan Tuhan pun makin kuat, makin kuat. Sebab Al-Quran ni menarik kita supaya teguh keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena ingat, satu poin, satu kesimpulan, sebagai muslim mesti kena ada tafsir. Ya harfiah ya tafsir biasa dululah, bukan tafsir panjang-panjang. Tafsir untuk kita baca tiap-tiap hari. Tempat kerja tu kena ingat tu. Sebelum mula kerja, bacalah dulu 5 ayat, baca. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Gitulah. Kalau baca banyak lalu mungkin kita lupa ke penat ke apa ke. Jadi pagi-pagi tengok. Itu tanggungjawab mukmin. Dan yang keduanya tanggungjawab mukmin dalam ayat ni ialah menunaikan solat 5 waktu. Ini tanggungjawab. Kena solat. Setiap hari ada solat 5 waktu yang Tuhan wajibkan atas kita. Bermula dengan waktu zuhur. Waktu zuhur, masuk waktu zuhur kena solat. Tak boleh abai lah. Jangan kalau kita dah ada peluang, ada masa untuk solat, terus solat. Jangan, solat ni tak boleh tunda-tunda. Kita dah memang berkesempatan untuk apabila masuk waktu kita dah ada kesempatan untuk buat, terus buat. Tak boleh, tak apalah, sebentar lagi. Itu menandakan kita cuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali masuk waktu tu kita tengah tak boleh nak buat, tengah pandu kereta ke, tengah apa-apa ke, yang tak boleh lepas lagi. Itu je yang boleh tunda dulu sebentar. Tapi dalam keadaan kita kosong, masuk waktu, kena mandi, kena wuduk, kena solat lah. Jangan hanyut dengan dorongan-dorongan syaitan yang sebentar lagi. Kan? Lepas tu waktu asar. Masuk waktu asar, kena solat asar. Masuk waktu maghrib, kena solat maghrib. Masuk waktu isyak, solat isyak. Dan masuk waktu subuh, kena solat subuh lah. Tak boleh lah sedaknya layan mimpi, layan kesedapan pagi duduk dalam keselimut. Tak boleh. Itu haram. Apabila masuk waktu subuh dan kita dah dengar azan, kita masih lagi membiarkan badan kita dengan kehangatan pagi, itu satu dosa lah. Satu dosa terhadap pencipta kita. Tuhan buat kita bukan jadi manusia macam tu. Bangun. Kena bangun dan kena buat satu persediaan. Abah cakap banyak kali dah. Solat ni kena ada persediaan. Sebab itulah dia ada wuduk sebelum solat, supaya kita berhadapan dengan Allah dalam keadaan diri kita sihat, sejahtera, minda kita comel, tak adalah kata dengan keadaan ngatuk-ngatuk, dengan keadaan jiwa masih lagi haya kita mendirikan solat. Bukan begitu. Sebab tu dia ada wuduk di hadapan solat. Wuduk tu supaya kita bersedia untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tenang, dalam keadaan fokus. Itu yang nak dah. Jadi sebelum subuh kena ambil dah masa 10 ataupun 15 minit, kita bangun membersihkan diri, buat persediaan, rehat sekejap. Supaya minda kita, masa kita takbir tu dalam keadaan kita penuh sedar. Dalam keadaan penuh bersedia. Buatlah. Ini pesanan abah ni bukan main-main ni. Kena buat subuh ke zuhur ke apa ke, kena buat persediaan. Sebelum solat tu kita kena satu persediaan jiwa, fizikal dan jiwa kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua tu, yang pertama tadi baca Quran, tanggungjawab seorang mukmin. Yang kedua menjaga waktu solat, tanggungjawab
seorang mukmin. Dan yang ketiganya ialah menginfakkan harta. Ni abah nak ulang balik lah. Tambah-tambah hari ni zaman masa coronavirus ni bukan banyak orang nak infakkan harta. Jadi bagaimana? Jadi dalam ayat ni menjawab bagaimana kita nak infakkan harta kita. Baik, kita baca ayat dia. Baik, tengok. Jumpa meh? Tak jumpa lagi. Buka muka surat 437. Ayat 29. Ayat 29. Abang jumpa dah? Dah. Halo? B dah jumpa. Okey. Abang baca ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya mereka-mereka yang membaca. Innal ladzina, sesungguhnya mereka yang yatluna membaca kitab Allah, kitab Allah. Katanya At-Tabari, iaitu kitab Al-Quran. Mereka-mereka yang membacakan kitab Allah, baca Al-Quran ni, pagi, petang, siang, malam dia baca, dan dia mendalami ilmu-ilmu pengetahuan yang berada dalam Al-Quran. Wa aqamus salah. Dan mereka mendirikan salat. Quran dia baca, siang, malam, pagi, petang dia baca, mendirikan solat, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, dia buat dengan sempurna. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan, membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami beri kepada mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sirran, secara sunyi. Ni yang berkata ni gitu. Secara rahsia, wa alaniyatan, dan secara terang-terangan. Ni lah kata itu. Maknanya cara nak membelanjakan harta, nak tolong orang, nak bersedekah, nak menderma, kita boleh dalam dua keadaan. Satunya dalam keadaan sirran, senyap-senyap. At-Tabari berkata, hak senyap-senyap ni dalam sedekah-sedekah kita dan hak sunat tu. Wa alaniyatan, dan yang terang-terangan iaitu zakat yang wajib tu. Sebab nak sembunyi tu tak boleh. Maknanya kena bagi secara zahir kan, sebab tu benda kewajipan. Yang kita nak ada riak ke tak ada riak ke kena bagi. Yang sunat ni boleh secara sirran, kita bantu orang lain tanpa pengetahuan orang lain. Kita bantu senyap-senyap dia. Dua keadaan. Baik. Yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan tijaratan, membuat tijaratan, satu perniagaan, satu pelaburan, dan tabur, yang tak akan rugi. Jadi tiga sifat iaitu dia baca Quran, mendirikan solat, dan dia menginfakkan harta dia. Harta-harta yang dia cari tu, dia banyak terkumpul pada dia, dia infak pada diri dia, pada keluarga dia, pada kaum kerabat dia, dan kepada masyarakat seluruhnya. Sejauh yang mana dia mampu lah. Jadi kepada masyarakat ni, dalam dua keadaan tadi lah. Sama ada dia infak secara rahsia dan secara terang-terangan. Apa tu? Yarjuna, dia mengharapkan tijaratan lan tabur, satu pelaburan lan tabur yang tak akan rugi, iaitu pelaburan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tak akan rugi. Maknanya di sini pada hari akhirat kelak Tuhan akan bagi ganjaran kepada kita. Boleh tengok tu dia menggunakan kalimah lan. Lan ni maknanya sampai bila-bila pun pelaburan yang kita buat tu, sumbangan-sumbangan yang kita buat tu, Tuhan kata kita tak akan rugi. Maknanya apabila kita mati, sampai di hari akhirat kelak kita akan dapat ganjaran tu. Sebenarnya bukan pada hari akhirat, di dunia pun Tuhan dah bagi sebenarnya, kita tak terasa je. Tuhan kata akhirat di dunia pun sebenarnya Tuhan dah bagi dah sikit-sikit. Siapa yang ringan tangan apa ni, mudah memberi ke apa kan, Tuhan dah balas dah. Orang yang banyak derma ni biasa hidup dia akan senang lah. Dia banyak bersedekah apa. Sebab hari ni tak ada lagi, bukan tak ada, jarang manusia yang fakir kerana sedekah, yang menjadi muflis kerana tolong orang lain, jarang, tak berlaku. Yang jadi muflis ni biasa dia
guna harta dia dengan cara tak betul kan. Beli tu beli ni di luar daripada keupayaan dia, itu yang jadi muflis tu. Tapi kalau duduk di rumah pada orang, jaranglah. Duduk tolong orang, jaranglah. Manusia jadi sesak, jadi miskin sebab dia tolong orang, jarang. Sebab itulah kita kena ingat di sini, kita hidup kena buat pelaburan lah. Nah, kita banyak harta. Kita ni makin tua, kalau cari dia akan terkumpul lah harta-harta tu. Jadi kalau kita kumpul saja, kita tak laku sumbangan, tak melakukan sumbangan kepada masyarakat, kalau mati harta tu akan jadi pusaka begitu je lah. Maknanya pusaka ni peralihan setelah kita mati pada waris-waris kita. Jadi sumbangan kita kepada masyarakat tak ada lah. Nah, sebab itulah awal-awal lagi Allah Ta'ala, apa kamu dapat tu, infak, tolong buat kebajikan untuk masyarakat supaya kita ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok tu ayat yang 30 Allah jawab di situ, liwafiyahum, supaya disempurnakan kepada mereka ujurahum, ganjaran untuk mereka, wa yazidahum min fadlih, dan Allah menambahkan kepada mereka min fadlih, kurniaan-kurniaannya. Maknanya kalau kita laku 3 perkara ni, pertamanya menjaga Al-Quran, baca, belajar apa, dan yang kedua mendirikan solat, dan yang ketiganya infakkan harta kita tu. Apa tu? Supaya di hari akhirat kelak liwafiyahum ujurahum, Allah menyempurnakan kepada mereka itu ujurahum, pembalasan untuk mereka. Kita dapat balasan pahala di sisi Allah dalam keadaan sempurna lah. Maknanya kayalah di hari akhirat. Hidup senanglah di hari akhirat. Wa yazidahum, bukan setakat sempurna ganjaran, Tuhan tambah lagi. Wa yazidahum, dan menambah kepada mereka tu min fadlih, daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kurniaan Tuhan ni banyaklah. Hidup senangnya. Ini itulah. Mana kita pergi ke hari akhirat, satu kehendak kita supaya kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita senang di sana nanti. Jumpa balik ahli keluarga apa, jumpa tu. Maknanya kita berorganisasi balik. Di hari akhirat, saudara mara kita, mak ayah kita, anak-anak kita di sana senang. Inilah penting. Maknanya hari ini kita kena jaga diri ni supaya kita tidak menjadi orang yang derhaka kepada Allah. Boleh. Ada hubungan rapat dengan Rasulullah, dengan keluarga Rasulullah, ada hubungan rapat, sentiasa berselawat kepada Nabi, sentiasa melakukan amalan-amalan baik. Jadi apabila kita menghembuskan nafas yang terakhir, kita tergolong dalam golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang bahagia pada kehidupan akhirat nanti. Baik, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi syakur. Kena ingat tu, kita kadang-kadang terfikir ada dosa apa-apa, kena ingat Allah Ta'ala sifatkan diri dia itu sebagai pengampun. Maknanya Tuhan ni, kalau dosa dengan Tuhan, kalau kita banyak istighfar, banyak taubat, kita kena tahu sifat Tuhan itu ghafur, dia Maha Pengampun. Syakur ni Allah Ta'ala mengambil kira semua. Jangan risau, kita kadang-kadang bimbang takut Tuhan tak ambil kira ni. Maknanya setiap perbuatan kita hari ni yang kita buat dalam bentuk kebaikan, Allah Ta'ala syakur, Tuhan akan ambil kira. Yang Tuhan akan beri ganjaran. Maksudnya di sini tak akan sia-sia. Boleh faham tak Abah? Boleh dah. Jadi Abah tak nak panjang. Takut panjang-panjang nanti takut tak ingat. Jadi sebab kita buat tiap-tiap pagi, maka kuliah kita buat pendek-pendek supaya benda ni ada dalam hati lah. Dan Abah mengharap sangatlah, sebab kita duduk di rumah semua ni, luangkanlah masa duduk meja, buatlah study sikit dah. Bila maknanya lepas kuliah ni duduk dalam bilik, mungkin tengah hari nanti kau petang kau duduk buat catatan sikit. Ni Abah pun buat catatan ni di bagi ni, buat catatan sikit supaya ilmu kita tu mantap lah. Maknanya kalau kita tak buat ulang kaji balik, kita akan lupa. Jangan ulang kaji ni bukan setakat nak ambil STP, bukan begitu. Ulang kaji supaya benda-benda yang kita tahu tu kita ingat balik. Jadi hari ni masuk dalam bilik, tengoklah surah Fatir ayat 29-30. Tengok pula tafsir-tafsir lain, banyak kita Abah beli tu, buka tengok apa, buat perbandingan ulama ni kata macam mana, ulama ni kata macam mana. Sebab Abah cerita ni secara sepintas lalu, secara umum, nak dalil-dalil tak pandai lah kan. Sebab itu diri sendiri dah buka internet ke, senang je sekarang ni. Okey, buka surah Fatir ayat 29-30, tengok
apa ulama kata tentang ayat ni. Itu satu penerokaan ilmu pengetahuan. Jadi kena buat tu. Sebab masa kita banyak sekarang ni. Jangan biarkan masa berlalu begitu saja. Baik setakat tu, wallahu a'lam.